Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada pembelajaran sains rumah tangga tingkatan 5. Okey, masih lagi dalam bab 1 iaitu keselamatan di tempat kerja dalam industri hospitality. Okey, pada kali ini kita akan fokus kepada subtopik 1.3 iaitu amalan keselamatan mencegah kebakaran dan rawatan awal kecederaan akibat kebakaran. Okey, persekitaran tempat kerja yang selamat perlu diberi keutamaan bagi mengelakkan berlakunya kemalangan seperti kebakaran. Jadi pada slide ini saya tunjukkan ruang tempat kerja yang berisiko tinggi kepada kebakaran. Okey, ruang yang pertama adalah ruang dapur. Kenapa dikatakan ruang dapur ini berisiko tinggi kepada kebakaran? Okey, kita lihat poin yang pertama dan kedua. Okey. Okey, yang pertama dia kata ruang dapur ini mempunyai pelbagai alat penyimat masa yang rosak dan tidak diselenggara. Okey, sekiranya ruang dapur itu mempunyai alat penyimat masa yang rosak, okey, janganlah digunakan. Kenapa? Boleh menyebabkan lintar pitas. Okey, bila dah lintar pitas berlakulah kebakaran. Okey, yang kedua, awak kena sentiasa selenggara alat penyimat masa supaya tidak berlaku kebakaran dan supaya alat penyimat masa awak itu boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang. Okey, yang ketiga adalah penggunaan penyambungan plug yang berlebihan dibuat pada soket. Ini sangat berbahaya. Okey, ruang yang kedua adalah bilik gas. Okey, bilik gas menempatkan tong gas sama ada yang telah atau belum digunakan. Okey, tong gas ni mudah terbakar sekiranya terdapat punca api kerana tong gas mudah meletup jika tidak dikendali dengan baik dan sempurna. Okey, jadi bila awak dah guna gas, masa memasak tu tutup kepala gas. Okey, yang ketiga, ruang yang ketiga adalah ruang penyimpanan. Okey, ruang penyimpanan ni kita kena pastikan pengudaraan dan pencahayaan mencukupi. Okey? Bila tidak mencukupi, itu yang menyebabkan kepada kebakaran. Okay, yang kedua adalah keluasan ruang penyimpanan tidak sesuai. Maksudnya barang dalam ruang tu terlalu banyak menyebabkan kawasan laluan tu sempit. Okay, yang ketiga, susun atur bahan makanan dan bukan makanan tidak sesuai. Okey, kalau tadi kita lihat ruang tempat kerja yang menyebabkan kebakaran, sekarang kita lihat pula punca-punca berlakunya kebakaran di tempat kerja. Okey, punca yang pertama adalah disebabkan oleh pendawaian elektrik. Okey, sekiranya awak nak lakukan pemasangan dan penyelenggaraan sistem pendawaian, pastikan ianya dilakukan oleh individu yang mempunyai tauliah ataupun lesen. Okey, yang kedua, pendawaian elektrik yang terlalu lama boleh menyebabkan litar pintas dan terlalu banyak penyambungan dibuat sehingga melebihi beban kuasa elektrik yang dibenarkan. Ketiga-tiga ini cerita tentang pendawaian elektrik. Jadi ketiga-tiga ini boleh menyebabkan punca kebakaran di tempat kerja. Yang kedua adalah dapur gas. Kenapa dikatakan dapur gas ini menjadi punca kebakaran? Kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah disebabkan oleh hos dan pipe gas bocor, longgar dan pecah. Yang kedua ialah regulator longgar dan retak apabila tolakan dan tarikan ketika membersihkan dapur gas. Yang ketiga, menggunakan peralatan gas yang tidak diluluskan oleh SIRIM. Makanya bila awak nak beli peralatan gas, pastikan ada cop SIRIM. Yang seterusnya ialah penyimpanan silinder gas tidak selamat. Punca yang ketiga ialah kerosakan peralatan elektrik. Peralatan elektrik ini gagal berfungsi dengan baik. Jadi bila dia gagal berfungsi dengan baik, dia boleh menyebabkan kebakaran. Biasanya peralatan elektrik ini dirosak disebabkan oleh beberapa perkara. Yang pertama ialah kerosakan mekanikal. Sama ada terlalu lama ataupun tidak mendapat kelulusan SIRIM. Yang kedua, mungkin ianya terdedah kepada bencana alam seperti kilat ke, gempa bumi ke ataupun banjir. Punca yang keempat adalah disebabkan oleh
merokok. Merokok ketika memasak ataupun membuang putung rokok yang masih menyala di kawasan dapur ataupun bilik gas menyebabkan risiko berlakunya kebakaran. Bahaya putung rokok itu adalah punca api. Okey, bila api kena tong gas boleh menyebabkan kebakaran. Okey, punca yang kelima adalah aktiviti memasak. Okey, apabila tukang masak itu cuai ataupun tidak berhati-hati dan mempunyai sikap sambil lewa ketika memasak, boleh menyebabkan kebakaran. Okey, membiarkan masakan di atas dapur tanpa perhatian juga menyebabkan masakan menjadi hangus. Okey, keadaan ini menjadi punca berlakunya kebakaran. Apabila berlaku kebakaran, apa tindakan yang perlu awak lakukan? Okey. Tindakan yang pertama ialah kebakaran itu perlu dikesan. Selepas awak dapat mengesan kebakaran tersebut, okey, awak kena cepat-cepat membunyikan penggera. Selepas itu awak perlu membuat panggilan kecemasan. Pada siapa? Pada bomba. Okey, seterusnya segera keluar dari bangunan yang terbakar dan menggunakan peralatan pemadam api untuk memadam api yang kecil. Sekiranya kebakaran itu api yang kecil, awak bolehlah cuba-cuba untuk memadam. Okey, memadamkannya. Guna apa? Guna alat pemadam api. Okey, seterusnya awak perlu memindahkan mangsa kebakaran. Okey, kemudian mendaftar mangsa yang tercedera dan menentukan rawatan yang sesuai. Dan akhir sekali adalah menyediakan maklum balas yang cepat dan tepat tentang mangsa kebakaran. Secara umumnya, terdapat 5 jenis kelas api. Okey, alat pemadam api ini dilabelkan berdasarkan simbol ataupun penggunaan huruf yang piawai bagi setiap kelas api yang dapat dipadam. Okey, ada 5 jenis kelas api. Apa dia? Kelas api A, kelas api B, kelas api C, D dan E. Okey, kita lihat alat pemadam api kelas A. Fungsinya adalah untuk memadam kebakaran pepejal seperti kayu, kertas, kain dan sebarang bahan mudah terbakar. Okey, yang kedua, alat pemadam api kelas B berfungsi untuk memadam kebakaran cair. Contohnya minyak, cat, varnish dan lain-lain. Yang ketiga, alat pemadam api kelas C berfungsi memadam kebakaran gas seperti gas butana, pendawaian elektrik, kotak fuse dan lain-lain. Okey, yang keempat, alat pemadam api kelas D. Okey, ianya berfungsi untuk memadam kebakaran logam seperti logam kalium, logam natrium dan lain-lain. Dan yang kelima, alat pemadam api kelas E berfungsi untuk memadam kebakaran minyak masak, okey, yang digunakan secara komersial. Okey, di sini saya sertakan tata cara penggunaan alat pemadam api. Okey, keyword di sini ialah PASS, PAS P untuk pull, A untuk aim, S untuk squeezy, S untuk sweep. Okey, kita tengok P, pull. Apa dia? Tarik pin. Tindakan ini akan memutuskan pemateri. Tu, yang bulat tu, yang kat jari tu, tarik pin tu. Okey, aim, halakan muncung pemadam api, iaitu corong ataupun hos pada aras rendah, iaitu di pangkal kebakaran. Okey, tip di sini ialah semasa awak menghalakan muncung pemadam api, pastikan awak tidak menyentuh pada muncung plastik ataupun corong pelepasan pemadam api. Kerana apa? Sebab gas ini sangat sejuk dan boleh mencederakan kulit. Okey, yang ketiga, squeezy, genggam picu atau pemegang alat pemadam api. Okey. Dan yang seterusnya ialah sweep. Okey, tekan, pemegang dan halakan muncung dari arah kiri ke kanan atau di pangkal kebakaran, iaitu dengan memberi tumpuan pada kawasan yang berlaku punca kebakaran. Okey, apabila api masih lagi menyala, awak kena ulang semula daripada langkah 2 hingga 4. Mana 2? 2 ialah aim, 3 ialah squeezy, 4 ialah
sweet. Terdapat beberapa prosedur yang boleh digunakan untuk memindahkan mangsa kebakaran. Okey, ini contoh sekiranya ada mangsa yang terlibat dengan kebakaran. Makanya awak kena pindahkan mangsa tersebut dengan menggunakan peralatan ataupun tanpa peralatan. Okey, kita lihat prosedur yang pertama. Prosedur pemindahan mangsa kebakaran menggunakan peralatan. Apa peralatan yang digunakan? Kerusi ataupun selimut. Okey, kita lihat peralatan pertama iaitu dengan menggunakan kerusi. Okey, contoh keadaan mangsa ialah duduk di atas katil. Macam mana cara-caranya? Yang pertama, letakkan kerusi berhampiran dengan katil untuk memindahkan mangsa. Okey, yang kedua ialah tarik kerusi bersama mangsa. Dan yang ketiga, sekiranya pergerakan perlu menuruni tangga, dapatkan seorang pembantu. Okey, peralatan yang kedua menggunakan selimut. Keadaan mangsa ialah baring. Okey, prosedurnya yang pertama ialah letakkan selimut berhampiran dengan mangsa untuk memindahkan mangsa. Yang kedua, angkat mangsa dan letakkan di atas selimut. Okey, kemudian yang ketiga, tarik selimut perlahan-lahan ke tempat yang selamat. Dan yang keempat, sekiranya pergerakan perlu menuruni tangga, dapatkan seorang pembantu. Okey, kalau tadi prosedurnya menggunakan peralatan, yang ni prosedurnya tanpa peralatan. Okey, yang pertama ialah human crutch, iaitu tongkat manusia. Okey, keadaan mangsa boleh bergerak dan memerlukan bantuan minimum. Prosedurnya ialah awak perlu papah mangsa ke tempat yang selamat. Okey, yang kedua ialah fore and aft carry. Okey, keadaan mangsa tidak boleh bergerak. Okey, prosedur yang pertama ialah penyelamat berdiri di belakang mangsa dan memeluk mangsa di bahagian bawah ketiak. Okey, yang kedua, seorang penyelamat lagi berdiri di hadapan dengan memegang di bahagian bawah lutut mangsa. Okey, yang ketiga, bawa mangsa ke tempat yang selamat dan yang keempat ialah penyelamat di hadapan mencangkung terlebih dahulu sebelum menurunkan mangsa secara perlahan-lahan. Okey, yang ketiga ialah forehand set. Okey, keadaan mangsa cedera di bahagian kaki. Prosedur yang perlu awak lakukan yang pertama ialah mangsa meletakkan tangan di leher dua orang penyelamat di sisi. Okey, yang kedua, bahagian belakang mangsa disokong dengan memegang lengan antara satu sama lain. Yang ketiga, tangan kedua-dua penyelamat diletakkan di bawah lutut mangsa dan pegang lengan antara satu sama lain. Okey, dan yang keempat, awak bawa mangsa ke tempat yang selamat. Okey, rawatan awal boleh mengelakkan keadaan mangsa bertambah parah sementara mendapat rawatan susulan daripada pegawai perubatan. Okey, sekiranya awak pandai merawat mangsa yang mana mereka mengalami rawatan kecil, awak bolehlah merawat dengan menggunakan kit pertolongan cemas. Okey. Okey, kebakaran boleh mengakibatkan dua jenis luka iaitu luka lecuh atau terbakar dan luka terbakar sehingga ke salur pernafasan. Okey, kita lihat luka lecuh atau terbakar. Okey, kat sini terdapat 3 tahap kecederaan luka lecuh atau terbakar, okey, iaitu tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga. Okey, tengok tahap yang pertama. Okey, tahap pertama Tahap pertama ni luka lecuh atau terbakar hanya melibatkan lapisan epidermis. Okey, lapisan yang pertama ni lah iaitu bahagian kulit yang paling luar. Okey, bahagian kulit mangsa akan merasa sakit, kering dan berwarna kemerah-merahan seperti melepuh. Okey. Pada tahap yang kedua, luka lecuh atau terbakar melibatkan lapisan epidermis dan juga dermis kulit. Lapisan pertama dan lapisan kedua. Okey. Bahagian kulit mangsa akan berasa sakit dan berwarna merah dan juga terdapat gelembung cair. Okey. Dan pada tahap ketiga, ianya melibatkan kemusnahan keseluruhan lapisan kulit dan boleh membawa hingga bahagian
tulang. Ni dah teruk lah ni. Okey. Bahagian kulit yang terlibat akan menjadi kering dan bertukar warna kepada putih, hitam ataupun coklat gelap. Okey. Masa ni, mangsa tidak akan berasa sakit. Okey, rawatan awal bagi mangsa yang mengalami luka lecuk atau terbakar, apa yang awak boleh buat? Yang pertama ialah alihkan mangsa daripada punca kebakaran. Okey, yang kedua, alirkan air sejuk ke tempat yang tercedera selama 10 minit. Okey, sekiranya tak ada air, awak gunakanlah sebarang cecair yang sejuk. Okey, yang ketiga, tanggalkan sebarang perhiasan, okey, contohnya jam tangan, barang kemas, tali pinggang ataupun pakaian yang ketat sebelum anggota yang tercedera itu membengkak. Okey, yang keempat, tutup bahagian yang tercedera dengan pembalut kering yang disteril atau kain yang bersih. Okey, dan rawatan yang kelima ialah bagi luka lecuk atau terbakar tahap ketiga, awak kena dapatkan rawatan perubatan dengan segera. Okey, rawatan awal kecederaan akibat kebakaran disebabkan oleh luka terbakar hingga ke saluran pernafasan, okey, disebabkan oleh mangsa tersedut udara panas ataupun gas. Okey, bila dah tersedut udara panas ataupun gas menyebabkan trakea luka terbakar dan bengkak. Okey, jadi mangsa berisiko mengalami sesak nafas. Okey, apa tanda-tandanya? Tanda-tanda mangsa mengalami luka terbakar ni ialah terdapat jeraga di sekitar hidung ataupun mulut mangsa. Kemudian bulu hidung dia mungkin terbakar, okey, lidah menjadi kemerah-merahan, bengkak, panas, okey. Kulit di sekitar mulut jadi rosak, suara berubah menjadi kasar dan garau dan juga sukar bernafas. Okey, jadi rawatan yang perlu awak buat adalah yang pertama, alihkan mangsa daripada punca kebakaran. Okey, yang kedua, awak perlu hubungi ambulan. Yang ketiga, awak kena pulihkan bekalan udara ataupun pernafasan mangsa dengan melonggarkan baju di sekeliling leher mangsa. Okay? Dan yang keempat ialah awak perlu tenteramkan mangsa dan perhatikan tanda-tanda vital seperti kadar denyutan nadi, tahap gerak balas dan kadar pernafasan sehingga pihak ambulan tiba. Sekali di sini saya paparkan perbandingan prosedur keselamatan antara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan prosedur keselamatan di sekolah bagi kebakaran peringkat kecil. Okey, awak bolehlah baca prosedur-prosedur yang telah saya senaraikan, terutama sekali prosedur keselamatan ketika awak berada di sekolah. Okey, setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan untuk pembelajaran bab 2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.